Alhamdulillah, kita telah bersiaran di studio Kak Zaida, iaitu Zaida Ibrahim Food Studio, dengan resipi-resipi yang baru daripada Kak Zaida. Apa khabar semua? Apa khabar Kak Zaida hari ini? Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum buat semua. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah ya. Okey, hari ini minta kita like minta like, share dan komen ya. Okey, supaya kita dapat berkongsi lagi resipi ni dengan lebih ramai lagi orang ya. Kita berada di episod yang 236 ya Kak Zaida. Okey, Alhamdulillah. Okey, apa khabar semua? Ni Kak Zaida tak nampak apa-apa ni di IG ya. Saya tak nampak tak bergerak ya. IG. Tapi okey, tak apalah. Sound okey ke? Sound okey ke? Okey. Sound okey. Minta betul, orang kita okey. Sound okey ya? Okey, Alhamdulillah, sound okey. Assalamualaikum, selamat tengah hari pada Kak Zaida. Semua mengucapkan selamat tengah hari pada Kak Zaida. Okey, waalaikumsalam dan selamat tengah hari juga pada semua ya. Okey. Kita tunggu lagi sekejap untuk ramai lagi yang tune in supaya kita dapat kongsi lagi resipi ni ya dengan lebih ramai viewers kita lah. Alright. Alhamdulillah. Minta love banyak. Minta like dan share serta komen ya. Kak Zara tak nampak apa-apa ni di IG ya. Saya tak nampak tak bergerak ya. Dia punya no comment nothing ya. Tak tahu lah apa masalah, tapi tak apalah. Asalkan dia live lah. Ya. Untuk 2 hari ni IG agak ada bermasalah sedikit. Okey. Hari ni apa menu kita hari ini Kak Zaida? Kak Zaida nak ngajar biskut ya. Walaupun dah tak ada season raya dah, tapi tak apalah, kita just buat maybe untuk kudapan-kudapan you di rumah lah ya. Okey, hari ni biskut lama tapi tak adalah terlalu lama ya. This one is a recipe tahun 80-an ya. Okey. Siapa yang bersama Kak Zaida? Okey, saya Zai dari Kak Zaida bersama dengan Zai ya. Saya Zai. Bella bercuti hari ni. Okey, ada apa-apa lagi Zai? Baca komen dulu kalau ada yang komen. Okey, semua just bagi salam. Waalaikumsalam. Okey, so kita boleh mulalah rasanya. Okey. Alright, so hari ni Kak Zaida nak tunjuk cara-cara buat biskut kelapa. Biskut ni senang aja sebenarnya ya. Ramai orang dah tahu buat, tapi kita buat je lah untuk tambah koleksi pembuat ya. Mungkin resepinya tak sama ya. Okey, bahan-bahan untuk biskut kelapa ialah, harap perempuan dapat salin. Kalau tak dapat salin sekarang, tak apa. Video ni akan disavekan nanti. Live ni akan disavekan ya. Dan kemudian kita akan ulang dari masa ke semasa. Okey, kita perlukan butter ya. Butter 280 grams butter, 200 grams gula icing. Kalau tak ada gula icing, nak pakai gula serbuk pun boleh, gula powder pun boleh. Kemudian kita guna 150 grams tepung gandum, 260 grams tepung jagung, 80 grams tepung whole wheat, 1 biji kuning telur, 100 grams kelapa, desiccated coconut, kelapa kering, kemudian perlu disangai ataupun perlu dibakar di dalam oven ya hingga dia coklat lah. Kemudian setengah sudu teh vanila. Okey, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk biskut kelapa kita. Ringkas je bahan-bahannya. Okey, 280 grams butter. Nak pakai margarine pun boleh ya. Kak Zara guna butter yang hari, 280 grams butter. 200 grams gula icing ataupun gula powder pun boleh. 150 grams tepung gandum. 260 grams tepung jagung. 80 grams tepung whole wheat. 100 grams kelapa kering dibakar. 1 biji kuning telur dan setengah sudu teh vanila. Okey. Cara-cara dia. Okey. Kita masukkan dulu butternya. Butter ni
Kalau dapat tidak terlalu lembut dan tidak terlalu keras ya. Okey. Kita masukkan butter, masukkan kuning telur. Masukkan gula icing. Kita pukul sekejap. Sekejap aja ya, tak perlu kembang. Hanya setakat gulanya melekat pada butternya. Okey, kemudian kita masukkan tepung gandum. Pukul manja-manja je ya Kak Zaida. Pukul sekejap aja. Kalau pukul dia kembang, nanti adunannya lembik. Okey. Masukkan juga tepung hongkui. Dan tepung jagung. Rozi nak balik. Okey, bye. Kita ada viewer saya ni dari Johor Bahru, dari Kuala Sedili. Sekolah kecil-kecil sama-sama dulu. Mai Ji? Mari masuk je. Ini saya senior dia ya. Tapi kami sama-sama daripada satu kampung, bersekolah sama-sama di memang naik bot turun bot ni. Naik van sekolah turun naik van sekolah ya Ji. Alhamdulillah ya. Dari tahun 60-an ya. Lain balik dari Johor. Okey. Thank you so much Ji. Singgah nanti senang datang lagi ya Ji. Okey. Terima kasih Ji. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Alright. So now kita teruskan program kita. Ya, kita rasa berbesar hati ya kalau ada yang datang especially daripada jauh ya. Okey, kita low speed yang perlahan sekali. Speed 1. Kalau tidak dia terbang nanti semua ya. Low speed, kita masukkan tepung jagung sedikit-sedikit sebab tepung jagung ni dia ringan ya. Kalau dia kena dia terbang ya. Jadi kita masukkan sikit-sikit lah. Okay, low speed yang perlahan. Kalau perempuan tak ada mixer, perempuan boleh guna tangan saja ya, boleh. Kita masukkan sikit-sikit lah. Jadi dia tak terbang. Okey, ada apa-apa Bel? Bel pula. Bel tak ada nari. Zai? Ada. Hani dan Nari. Yes. Dia tanya, kenapa boleh guna desiccated coconut tak? Kak Zainal ni pun guna desiccated coconut. Ya. Desiccated coconut, tapi dia warna putih. Biasa desiccated coconut ni. Ya. You bakar dia. Ataupun ada juga yang dah di roasted ya. Yang dah dibakar pun ada juga. Kak Zainal beli yang putih. Kemudian saya masukkan dalam oven. Kenapa guna tepung hongkui Rokiah Rahman? Saya nak bagi dia lebih rangup ya, lebih rapuh, lebih kembang sedikit adonannya ya. Kalau tak ada tepung hongkui, tak apa, perempuan perlu tambah tepung jagung ya, gantikan tepung hongkui. Okey, kita masukkan vanila. Apa yang ada di rumah lah ya. Kalau tak ada tepung hongkui lah. Kak Zaida, tepung hongkui dengan tepung jagung tu fungsi dia sama ke? Fungsi? Dia lain sikit lah ya. Rasa pun lain sikit. Okey, kita masukkan ini. Desiccated coconut ni ya. Kelapa yang telah kita bakar. Okey, speed yang perlahan saja. Sehingga dia dah tercampur rata, baru kita naikkan sedikit speednya ya. Okey, kita perlu pukul hingga adonannya menjadi satu dough. Okey, alhamdulillah sekejap lagi dah siap ni ya. Kita pukul hingga dia rata. Kalau perempuan tak ada mixer macam ni, perempuan pukul butter dulu bersama dengan gula dan telur ya. Pukul dengan tangan, kemudian masukkan tepung sedikit-sedikit hingga terjadi satu adonan yang satu dough lah ya. Okey. Kalau ada mixer ni senang, kita masuk je semua bahan dan kita pukul sehingga dia jadi satu dough ya. Okey, sementara Kak Zaida pukul ni, saya tengah preheatkan oven ya, 180 degrees.
sebelum kita buat biskutnya lebih kurang 10 hingga 15 minit. Okey, adunan kita dah nak jadi ya. Kalau tak ada desiccated coconut, perempuan nak pakai kelapa parut pun boleh, tetapi make sure that perempuan sangai dia hingga dia betul-betul kering. Kalau tidak nanti biskutnya tak tahan nanti ya. Ada yang share resepi di sini. Terima Cek kasih. boleh, cek balik resepinya okey, betul tak, dan nampaknya kalau kita- betul kita boleh pinkan dia. Kita pinkan Sakura Baharum ya. Terima kasih banyak Sakura Baharum. Terima kasih ya Puan siapa? Safura. Sakura Baharum ya. Safura Baharum ya. Kita try Okey. dulu. Adunan kita dah jadi macam ni lah ya. Okey. Cuba tengok ni, tu tunjukkan fokus kat sini. Adunannya akan jadi macam ni ya. Ya, hingga tidak melekat di bahagian bowlnya ya. Okey. Macam ni lah rupanya. Ya, baunya wangi ni kat sini. Alright, kita akan torak adunan ni. Perempuan boleh guna any cutter yang perempuan ada lah ya, ataupun yang perempuan prefer ya. Kak Zaida guna Ada request ni Kak Zada. Boleh ajar buat pretzel tak? Tanya. InsyaAllah ya. Atikah pretzel. mana? InsyaAllah ya, insyaAllah. Kita akan masukkan nanti dalam list ya. Kita masukkan dalam list request yang daripada Puan Atikah tadi ya. Okey, Kak Zara gunakan pencanai ni. Kalau perempuan tak ada, you just guna yang biasa. Canai atas meja dengan plastik ataupun apa-apa ya, terpulang ya. Nampak mudah ya Kak Zaidah cara buatannya. Biskut ni senang je. Okey, Kak Zara gunakan plastik, kemudian kita canai je lah. Kalau tak ada ni pun tak apa, perempuan buat je lah apa yang selalu perempuan guna ya. Okey. Okey, Siti Fairuz, apa tujuan letak tepung whole wheat ya Kak Zaidah? Bagi dia lebih light, lebih ringan, lebih rapuh nanti biskutnya ya. Ya, Safia, Assalamualaikum daripada Melbourne. Masak apa tu Kak Zaidah? Kak Zaidah buat biskut Inari ya. Hai orang Melbourne. Jauh tu. Alhamdulillah dapat bersiaran kita sehingga jauh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dapat kita kongsi bersama resepi kita hari ini. Okey, kita akan canai dia. Ikutlah perempuan ya. Ikut tebal mana. Kak Zaidah punya cookies Inari agak tebal. Okey, Kak Zara guna acuan semi moon ya. Apa tu separuh bulat ni ya. Terpulanglah you nak pakai acuan apa. Kak Zara guna acu ni ya. Acu half moon ya. Okey, ni biskut lama ya, tapi tak adalah lama sangat. Tapi tahun 80-an lah biskut ni. Biskut 80-an. Biskut 80-an ya. Ini tak payah raya lah. Buat aja dah boleh jadi kudapan ya. Kita tebal mana nak kena buat tu Kak Zaidah? Tebal sedang-sedang lah ya. Saya pun tak tahu berapa cm ni. Ya. Lebih kurang nanti saya tunjuk sekejap lagi. Lebih kurang macam ni lah. Okey. Okey. Dia agak tepi-tepi dia agak macam tak berapa licin ya. Waktu kita memotong sebab dia ada
kelapanya tu. Ya, ada kelapa di bahagian tepinya tu, jadi tepinya ada yang tidak licin ya. Kelapa tu ya. Kelapa tu sebenarnya yang buat dia rasa rangup-rangup ke atau macam mana tu Kak Zaidah? Kelapa ni penyedap dia je ya. Rasa ya? Rangup tu daripada tepung jagung, tepung hongkui yang merangupkan dia lah. Normal Kazaf. Comel tu dong Kak Zaidah. Comel ya. Lama dah saya tak pakai tudung ni. Okey, so kita terap dia. Terpulang kepada perempuan ya, you nak terap dia ikut acuan yang macam mana lah. Biasa kalau dulu-dulu, kalau kita buat biskut kelapa, acuannya biasanya orang akan pakai ni Half Moon ni ya. Acuan Half Moon ni. Kat mana beli pengukur tebal biskut tu Puan Zaidah? Tanya Sis Murni. Apa ni kita panggil penerap ni, dulang terap ni, you boleh dapat di mana-mana ni ya. Di online pun boleh ada, you pergi di kedai yang menjual barang-barang kuih pun ada ya, jual. Ini yang Kak Zaidah punya ni kecil. Tapi kalau untuk saya berniaga, saya pakai yang besar ya. Ini agak kecil sikitlah. Okey. Kita sekejap ya, tolong tutup pintu. Okay. Kalau tak dengar nanti ya. Kitchen Kak Zaidah bising ya. So harap maaf lah ya. Kalau ada gangguan bunyi sikit, akan ada yang tertanya-tanya nanti. Apa bunyi dekat belakang tu ya. Sebab saya buat di studio ni, di baking studio saya. Jadi di sinilah tempat kita proses food kita. Jadi maklumlah, banyak kerja daripada pagi sampai pukul 5 petang ya. Salam Kak Zaidah. Saya tengah masak ayam tauco yang Akak ajar semalam. Alhamdulillah. Sedap Alhamdulillah. Kan? Semalam punya masak tauco Kak Zaidah sedap. memang sedap. Okey, kita ambil lah satu-satu ni ya. Kak Zaidah cuba betulkan sikit bahagian tepinya, sebab tepinya tu memang ada sedikit tak rata ya, sebab kita guna kelapa ni. Okey, ada lagi Zai yang bertanya. Boleh ke letak tepung hongkui dalam biskut lain, contoh coklat chip ke, cookies ke? Mas Linda Muhammad Abdul Hadi bertanya. Dia kena tengok resepi juga ya Puan. Nanti kalau saya kata boleh kan, Puan letak kan jadi lain pula kan, jadi kembang pula biskut dia kan. Ya, dia ada biskut yang boleh, ada biskut yang dia akan kembang sedikit lah kalau you taruh hongkui ni ya. Hongkui tu apa fungsi dia Kak Zaidah? Untuk merangupkan, meringankan lagi. Meringankan. Meringankan, merangupkan ya biskutnya. Okey. Saya betul-betulkan sikit bentuknya sebab kita ada kelapa ya. Bila ada kelapa, bila waktu kita terap akan ada bentuk akan ada macam bergigi-gigi lah sikit, kasar bahagian tepinya ni ya. Pasal kelapanya tadi tu. Kalau perempuan nak alas dengan parchment paper pun boleh, tak alas pun boleh pada loyang ya. Sebab dia tak melekat. Buat dia pun nampak mudah. Senang aja buat dia ya. Kalau dah ada resepi tu senang aja. Awal Muharram esok kedai buka ke Syahrizal? Buka insya-Allah. Buka ya. Kami buka seperti biasa 9 pagi hingga 5 petang. Jika nak datang kat sini boleh Waste Simply Sugar. Tapi signboard kita dah tukar lah. Zaidah Ibrahim Food Studio. Warna orange tu boleh datang. Kasi dah buat terang warna dia. Jadi dari jauh dah nampak ya. Dah nampak. Okey. Besok dah mula bercuti ya. Awal Muharram. Okey, so sikit lagi ni, lepas tu kita bakar.
Bakar pada suhu 180 degrees. Kita perlu bakar dia lebih kurang 20 minit macam itulah. Aman Ram Karmo, Cikgu Zaida, kuning Yes. telur pakai telur grade apa ya? Terima kasih. Sama-sama. Kak Zaida pakai biasanya grade B ya. B atau C. Bolehlah dua-dua, antara dua lah. So, adunan nak kena dijarakkan ke akan mengembang ke? Tanya Hani Kembang dari sikit biskutnya. Kembang. Okey, dia akan kembang sikit. Jadi kita kena jarak-jarakkan Jarak sikit lah. Takut dia melekat dia. Sedap biskut ni. Biskut lama-lama ni. Zana dah kata. Biskut lama ni. Betul. Tapi nak kata lama sangat tak jugalah ya, tahun 80-an. 80-an kira lama lah ya. Lama lah jugalah. Cuma kalau mak-mak kita dulu, tok kita lah, mak kita kira dah macam moden jugalah tok kita mungkin ya. Tak ada desiccated coconut tu. Dia akan pakai kelapa. Tapi kalau zaman mak saya dulu memang dah ada desiccated coconut tu, memang dah ada. Dia jual dalam tin ya. Tapi mahal lah waktu tu. Dia hanya keluar waktu orang nak buat biskut raya je. Okey. Dia masih ramai yang bertanya pasal tepung Hong Kui ni. Boleh ganti tepung lain tak? Rasa kita dah jelaskan tadi ya. Tapi tak apa. Tapi boleh Kak Zaida tak jelaskan lagi ada sekali. tepung Hong Kui, puan gantikan aja dengan tepung jagung. Tambahkan je tepung jagung pada adunan tepung tepung jagung Hong Kui. tadi kita gandakan lah ke macam mana? Bukan ganda, tepung Hong Kui tu. Sukatan tepung Hong Kui, puan-puan tambahkan jadikan tepung jagung. Bukan ganda. Ganda tu multiply ya. Maksudnya kalau berapa tadi? 80 ya. 80 tu tambahlah jadi dengan tepung jagung. Cuma kalau ada tepung Hong Kui, kerangupan dia agak lain sikit. Ya, dia rangup ringan. Dia light je makan tu ya. Ya. Berapa biji boleh dapat biskut tu untuk satu adunan Kak Zaida? Tanya Faizah Ismail. Dia tengok saiz pada you punya acuan puan. Kalau acuan ni banyak ni. Kalau acuan yang Kak Zaida guna ni sekarang, banyak ya. Ini pun dah satu loyang, masih ada banyak lagi adunannya tu. Ya, kalau you guna acu yang nipis-nipis macam ni lah. Kalau yang bunga petal 5, petal 4 tu agak besar, mungkin dapat sikit je lah. Kurang lah, taklah sikit, kurang lah daripada yang ada ni lah. Ya, okey, kita bakar ya. Zurina Yunan, alamat di mana? Okey, alamat kita bertempat di Taman Putra Perdana. Boleh search, boleh Waze Simply Sugar. Rapat-rapat ya, Simply Sugar tu, Waze Simply Sugar. Dan terus sampai ke depan kedai, tapi signboard kita dah tukar. Zaidah Ibrahim Food Studio, warna orange kat situ, kat depan tu. Kita dah tak guna Simply Sugar punya ni lagi. Cuma Waze nanti mungkin kita akan update lah. Okey, sekejap Kak Zaida ambil loyang ya. Untuk kita nak buat ni. Baca dulu apa-apa komen. Cantik Kak Zaida hari ni, serba biru, Kistinami. Okey, ulang sekali lagi resepi ya. Okey, resepi ni kita ada pin dekat bawah ni daripada Sapura Baharum. Okey, boleh tengok dekat kita punya pimpus bawah ni ya. Sawinda ko can request to show how to make cake ondeh-ondeh. Can request to show how to make cake ondeh-ondeh. Cake ondeh-ondeh. Nanti kita akan masukkan dalam request tu ya. Okey. Sementara kita nak tunggu biskut kita masak, Kak Zaida bolehlah jawab soalan, and sambil-sambil tu saya boleh menerap lagi biskut kelapa kita ni. Okey, dan ada apa-apa lagi ada yang bertanya ni. Ainun Fami, dia tanya, ada nak sapu telur atau nak letakkan apa-apa hiasan ke atas biskut tu? Okey, terpulang. Tapi kalau original dia memang tak ada. Kalau zaman-zaman saya dulu kecil-kecil, memang kita tak letak apa-apa. Kalau you nak letak cherry ke apa, letaklah. Ya, tapi ini original ni. Yang dulu-dulu memang kalau biskut kelapa orang dulu memang dia tak letak apa-apa pun. Ya, tak ada. Ya. Tapi kalau you nak letak pun boleh letaklah cherry ke. Kalau you nak glaze dia dengan
Kuning telur pun boleh ya. Ikut kreativiti masing-masing ya. Kalau orang dulu memang tak, dia letak biskut kelapa ni memang dia terap macam ni je lah. Ni ada yang share kat sini Asimah Mat Dali dulu buat biskut kelapa ni guna gelas jadikan acuan. Betul rare tu. Dia gelas tu dia tekan, lepas tu dia tarik gini. Jadi benda tu jadilah macam half moon tu ya. Macam bulan sabit tu. Kreatif ya orang dulu. Dah tak ada acu. Dia pakai gelas, dia tarik. Itu saya ingat tu. Dulu-dulu memang dia buat macam tu. Dia tarik gelas tu. Nurpaliza Zainal Abidin dia tanya kalau ganti tepung sagu boleh tak Kak Zaidah dengan tepung Hongqiu tu? Tepung sagu tu diganti dengan Hongqiu. Hongqi bukan Hongqiu. Hongqi. Okey. Hongqi. Okey, sorry. Okey, nak ganti dengan tepung sagu boleh jugalah ya. Boleh jugalah. Tepung sagu boleh ya? Boleh lah. Okey. Berapa lama dibakar Kak? Tanya Hani Dari. 20 minit. Lebih kurang 20 minit tapi kena still double check juga ya. Tapi dia tak adalah less daripada 20 minit sebab biskut kita agak tebal. So kita kena tengoklah lepas 20 minit kita check. Umi Lina, Assalamualaikum Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Kelapa tu boleh pakai yang dah siap ke dekat kedai bakery? Boleh, Kak Zaidah pun pakai desiccated coconut. Saya pakai desiccated coconut, kemudian saya masukkan dalam oven. Bakar hingga dia coklat ya. Dan kalau tak ada desiccated coconut nak pakai, tapi sekarang ni pun ada jugalah desiccated coconut yang dah dibakar. Ya, pun boleh jugalah pakai yang tu. Yang tu lagi wangi ya. Cuma kalau tak ada sangat nak juga pakai kelapa. Jadi kelapa fresh pun boleh tapi kena sangai dulu. Okey. Tempat penerap tu ada jual di mana Chef Zana Amiruddin? Adalah ya, perempuan boleh Google aja. Dia panggil papan pencanai ni ya. Betul. Dia ada saiz dia, ada ketebalan dia ya. Kak Zara suka beli yang tebal ni, senang. Jadi kalau kita nak nipiskan, kita boleh canai nipis. Kalau kita nak tebal, kita ikut saja dia punya ketinggian dia ni. Google aja. Kadang-kadang ada jual di bakery pun ada ya. Kedai-kedai yang jual barang-barang kek lah. Ini untuk high tea sedap ya ni. Minum dengan kopi kan. Petang-petang. Rokia Abdul Rahman bertanya, boleh guna bijan sahaja untuk resepi ni jadi bangkit bijan? Kak Zara ada bagi tu hari ya. Saya dah bagi bangkit bijan. Puan boleh cek balik. Bangkit bijan resepinya tak sama. Lain ya puan. Lain tak sama. Kalau puan nak buat bijan, puan boleh Google balik ataupun search balik kita punya resepi untuk bangkit bijan. Saya ada bagi. Sedap tu bangkit bijan yang saya bagi tu. Boleh cuba ya. Hasniah, Assalamualaikum Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Boleh ajarkan sekaya labu yang guna labu sebiji tu tak? Kukus tu ya. Tu kukusnya lama lah puan. InsyaAllah tu ya. Tu dulu-dulu saya kecil-kecil dulu tok saya selalu buat tu. Okey, ada yang bertanya ni. Ini mungkin agak penting untuk dia. Kak Zaidah, kalau oven baru beli, macam mana kita nak tahu suhu yang sesuai? Apa yang perlu saya buat? Ada beza tak oven gas dengan oven elektrik? Terima kasih Kak Zaidah. Sama-sama. Belum jawab lagi dah cakap sama-sama. Okey. Now, sementara kita nak menerap ni kan, sementara kita nak tunggu yang tu masak. Okey, memang ada perbezaan antara oven gas dan oven elektrik. Memang ada ya. Walaupun suhu dia kita set pada suhu yang sama, tetapi kepanasan dia menyeluruh agak berbeza ya. Oven elektrik dia punya panas lebih macam mana ya? Lebih menyeluruh lah kalau dalam oven tu ya, oven elektrik. Kalau oven gas ni dia agak lebihnya kepada bahagian bawah. Apa tadi kalau dia kata dia baru beli oven ya, nak tahu. Puan ikut je lah. Kalau katalah kek puan bakar 180. Cuba dulu 180. Ya, dia kalau suhu yang sesuai. Ialah biasanya kek 180. Biskut 180, 190 biskut ya. Dan tengok dulu kalau sekiranya lama nak masakkan dia tu makan masa terlalu lama, kemungkinan oven tu agak panas dia agak lambat ya. Dia nak panas tu dia lambat.
Jadi puan boleh adjust waktu tu lah. Okey, tapi ikut aturan dia. Kalau bakar kek 180, so you bakar 180 permulaan. Dari situ nanti puan tahu sama ada oven tu sesuai atau tidak. Kalau dia makan masa terlalu lama untuk nak masak, bermakna suhu dia tu walaupun you dah set pada 180, kepanasan oven tu agak lambat. Coil dia tu nak panas agak lambat, ya. Jadi perempuan kena adjust kat situlah. Okey. Kemudian untuk oven gas sekarang pun dia dah macam sekali pandang dah macam oven elektrik, ya. Cuma oven gas ni kalau especially bila kita bakar kek, ya. Dia akan di bahagian atas permukaan surface je, permukaan keknya tu. Kalau kalau mula-mula masak tu dia tak ada masalah, ya. Tetapi after dalam mungkin 1 hari dia akan jadi berlengas, ya, di bahagian atas. Tu kalau you bakar pakai oven gas. Oven gas. Dia akan ada sedikit, dia macam berlengas lah. Berlengas tu maksudnya kalau kita tekan dia akan melekat di tangan kita. Itu kalau you guna oven gas. So yang mana yang lebih baik tu Kak Zaidah? Oven elektrik lah, ya. Cuma dari segi costing saya rasa gas mungkin murah sikit lah perbelanjaannya kalau kita guna nak buat kek. Tapi sekarang gas pun dah mahal juga sekarang, ya. Cuma saya prefer tu pakai oven elektrik. Okay. Ya, sebab oven gas tu lah dia kalau especially bila kita buat kek, dia masak warna dia cantik atas coklat, tetapi bila dia lama sikit dia akan ada berlengas di bahagian atas. Itu oven gas, ya. Maksudnya keknya tak boleh tahan lama lah kalau dia dah basah di bahagian permukaan. Mungkin wap dia tu naik dan dia turun ke bawah ke? Bukan, dia masak dia tidak jadi garing. Tu saya cakap suhu dia tu, ya, kepanasan yang ada dalam oven tu tidak cukup untuk nak menggaringkan atau mengeringkan bahagian permukaan tu. Ya, ini oven gas lah. Okey, terima kasih sharing. Perbezaan dia lah, ya. Tak adalah kata tak bagus. Cuma marah pula nanti yang jual oven gas. Pandai-pandai dia Kak Zaidah, ya. Tapi ikut pengalaman saya macam itulah. Okey, saya tak adalah pakar sangat oven sebab saya buat melalui pengalaman lah, ya. Okey. Ramai juga yang dah buat bangkit bijan ni, sedap dan garing. Roy Rahman. Sedap, ya. Bangkit bijan saya bagi tu sedap. Okey, biskut kita dah mula mengembang, ya. Alright. Biskut ni agak kembang, ya. Kalau pakai acu kecil-kecil cantik. Jangan pakai acu yang besar. Okey, apa lagi, Zai? Baca je. Sekejap, ya. Ada yang kadang-kadang bertanya, kita tak sempat nak jawab tu bukan apa, ya perempuan. Kadang-kadang soalan puan tu, komen tu tak keluar, ya. Kadang-kadang dia keluar lambat sikit nanti, ya. Kita ada ejen Muhammad Ismail di sini, ya. Ejen dari Singapura, Singapura, ya. Okey. Jika nak buat tempahan, apa-apa tempahan yang orang-orang yang berada, rakan-rakan yang berada di Singapura, bolehlah dapatkan nombor Encik Muhammad Ismail ni. Boleh buat tempahan produk-produk Kak Zaidah di sana. Okey. Okey, lagi kita tengok sekejap, ya. Saya scroll lagi. Saya tengah scroll tengok, ya, apa ada soalan yang saya boleh jawab. Faridah Lajat. Yes. Assalamualaikum Puan Zaidah. Waalaikumsalam. Kita nak tanya apa beza penggunaan api atas dan bawah? Api atas dan bawah apa beza? Of course lah ada beza. Bawah-bawah lah. Bila api bawah ialah untuk masakkan di bahagian bawah, ya. Api atas ialah untuk bahagian atas. So kalau you guna bahagian bawah saja untuk nak masakkan the whole thing, akan makan masa yang lama. Dan kemudian kemungkinan bahagian atasnya tak masak. Sebab tu Kak Zara kata sekarang ni oven tak macam dulu, ya. Oven dulu kalau kita beli oven, dia tak ada api atas bawah. Dia hanya ada grill dan oven. Bila kita mention oven, maksudnya kita hanya tolak pada button oven, dia akan panas je api atas dan bawah, dia sendiri berjalan. Tapi oven sekarang dia ada pula button untuk atas dan bawah. Tu yang kadang-kadang orang jadi confused kat situ tu. Ya, nak buat ini macam mana, nak buat ni macam mana. Dia menyukarkan kita. Kalau zaman dulu punya oven tak ada, ya.
Tak ada api atas dan bawah. Dia hanya ada grill dan oven. Oven tu makna kalau kita nak bakar kek, kita hanya tolak pada button oven, kepanasan dia akan menyeluruh lah. Ikutlah kepanasan berapa yang kita perlukan. Tapi sekarang ni memang banyak sangat button, sehingga kan you pun tak tahu kegunaan button tu untuk apa. Ya. So kalau nak bakar kek, kenalah buka api atas dan bawah. Apa-apa bakar pun kena buka api atas dan bawah. Melainkan kalau you nak bakar, you tak mahu atasnya jadi warna coklat ke apa, mungkin atasnya you tak payah buka. Ya, tapi kalau kek, kalau biskut, kena buka api atas dan bawah. Kalau tak, dia tak masak nanti. Dia hanya bawah aja dia masak. Nak nunggu masak sampai bahagian atas tu, yang bawah dia akan hangus, ya. Ataupun akan jadi keras. Dia jadi kering terlalu lama dalam oven. Especially kek lah. Okey Kak Zaidah, Yes. Lau Chin Gia dia bertanya. Kak Zaidah, kalau kek tu berlengas, kena ambilkan suhu, kena naikkan suhu ke? Okey. Thank you. Kalau kek tu berlengas, kek berlengas ni biasanya jarang terjadi pada oven yang oven elektrik. Biasanya oven gas yang selalu dapat kek berlengas di bahagian atas ni. Ya, dia macam gula lah, macam gulanya tu naik dan apinya tidak cukup untuk nak menggaringkan dia. Walaupun dia dah brown, ya, walaupun dia dah coklat. So what you do is you kena bakar, tak boleh bakar balik lah. Kalau bakar balik pun nanti kek you akan jadi over bake pula. Ya, so memang kejadian dia akan jadi macam tu lah kalau you bakar pakai oven gas. Especially kek yang rich cake, ya. Kalau kek sponge tu mungkin kurang sikit, ya. Kalau rich cake yang berat, ya, selalunya akan terjadi ni, berlengas di bahagian atas. Okey. Tak boleh nak buat apa dah tu. Itulah yang ni Kak Zaidah, Yes. boleh ajar kek ataupun biskut onde-onde. Ini daripada atas tadi pun dia bertanya ni. Itu kek tadi. Yang tadi tu kek Biskut onde-onde. onde-onde. Biskut Yang ni onde-onde. biskut onde-onde pula, biskut hijau tu, ya. InsyaAllah lah, ya. InsyaAllah. Sekarang ni banyak dah, ya. Biskut onde-onde, kek gula Melaka, pandan gula Melaka. Onde-onde dengan pandan gula Melaka lebih kurang je lah, ya. Dia ada rasa gula Melaka, and then dia ada rasa santan. Alright, insyaAllah. Okey, berapa kepanasan oven? Su Hasan tanya. Biasa kita bakar biskut ialah 180 hingga 190 degrees, ya. Okey. Telur grade A memang tak sesuai untuk biskut ke? Haliza Misbah bertanya. Bukanlah tak sesuai, dia agak besar. Jadi bila dia besar, kemungkinan biskut you akan kembang nanti. Ya, dia akan jadi ada efek sikit pada kelembutan pada biskut. Kalau you buat satu adonan mungkin tak terasa sangat, ya. Tapi kalau you gandakan dia jadikan 5 adonan, jadi dia akan ada lebihan cecair tu nanti akan melembutkan biskut you. Bila lembut tu nanti dia akan jadi kembang sikit lah. Isha Abu Bakar, Yes. ni dah 3 kali tanya. Allahu Akbar, minta okey. maaf. Kalau guna tepung ubi sagu, ganti hong kui, okey ke? Dah, tadi dah jawab dah tepung tadi, hong ya. kui. Saya dah jawab tadi. Dah, saya dah jawab, Cuma ya. komen dia naik lambat sikit. Dah jawab. Minta maaf ya. Boleh ajalah, boleh aja. Dia tak ada efek apa-apa. Cuma dia sebab hong kui dia adalah tepung daripada tepung kacang, ya. Hong kui dari tepung kacang. Tepung sagu dari sagu. Tu jadi mesti ada perbezaan dia, tetapi tidaklah terlampau tu. Cuma kalau perempuan guna mungkin dia akan jadi ringan tanpa rasa ke, macam itulah. Hong kui ni dia ada rasa sebab dia tepung kacang, ya, hong kui ni. Tepung okey. kacang. Okey, ada yang minta share resepi mazola ala Kak Zaidah please katanya. Suka mazola, Miftahul ya? Jannah. InsyaAllah. Kak Zaidah akan masukkan sikit-sikit lah, ya, biskut. Sebab mood biskut pun dah tak ada sebenarnya. Tapi saya terasa macam nak ringkas hari ni. Kita buat benda yang something untuk kudapan, ya. Boleh. InsyaAllah saya akan masukkan biskut nanti. Don't worry. Kalau nak tunggu raya tahun depan lambat. Si Depa Chandran. Hi Kak, please try to share carrot cake recipe. Sure. But I'll try my best, ya. Carrot cake. Carrot cake. Carrot cake pun sedap tu. Carrot cake I need to do beforehand. Tu yang saya kadang-kadang ada benda yang saya sempat untuk saya nak buat beforehand. Maksudnya sebelum live saya kena buat dulu, saya kena bake dulu. Itu kadang-kadang saya tak sempat.
Pagi ada je urusan saya, dan kalau ada kelapangan, insyaAllah saya boleh buat macam carrot cake apa. Carrot cake saya kena sediakan dulu. Sebab kita nak ajar carrot cake, kita kena ajar topping dia, frosting dia. Sebab carrot cake you tak boleh makan without the frosting. Dia tak sedap ya. Dia rasa rempah. If you makan dengan cheese frosting, then baru dia blend. Biasanya Cream carrot cake cheese tu dengan yang cheese sedap, frosting. sedap. Cuma kalau saya nak mengajar live, saya kena buat beforehand. Kalau tak, saya tak boleh cream nanti dengan cheese frosting kalau kita tunggu bakar ya. Itu yang kadang-kadang saya tak sempat. Alright, saya akan cuba kalau saya ada kesempatan, I will teach. I will try to buat carrot cake. Dah ramai yang minta carrot cake ni sebenarnya. Okey. Okey, Pusparani Velusamy, brand oven apa yang suitable for baking? Baking, any oven actually boleh ya. Alright, sikit lagi ni. The colour dia dah nak cantik so we just wait sekejap lagi. Any oven, you just beli and then try ya. Maznah Razali, Assalamualaikum Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Ada biskut apa Kak Zaidah jual kat kedai sekarang? Kita ada tart gulung, Macam-macam ada. kita ada open tart, kita ada makmur, kita ada apa lagi ya, samprit. And then coming kita akan buat suji, bangkit, bijan pun on the way ya. Alright. Ada macam-macam pilihan biskut-biskut selepas ini. Kita juga ada buat combo untuk 3 bekas RM100. Murah ya. 3 bekas RM100. Itu Jimat untuk combo lah. RM14. Boleh datang ke Simply Sugar ataupun boleh WhatsApp kita punya admin untuk place order. Okey, sekejap lagi dah boleh angkat dah ni biskut kita ya. Baru ni pun dah sedap ni. Yes, Waalaikumsalam. Boleh ke ajar kek buah jenis bakar bukan kukus? Hamidah Arsyad. InsyaAllah ya, insyaAllah. InsyaAllah Puan. Boleh ajar kek dam. Kek dam pun ada juga orang request ni. Banyaknya. Kek dam ni kek orang dulu ya. Kek dam ni nak kena ada acuan dia. Kalau tak ada acuan tak boleh Puan ya. Kita nak susun dia tu kena ada acuan kata ya, kek dam. Kak Zaidah nak tanya untuk semalam punya. Ada Madam Lin Pawiro. Yes. Semalam punya cerita nak tanya kalau nak pakai bawang putih powder berapa sudu untuk garlic butter? 1 sudu enough ya, sebab garlic powder lebih strong daripada garlic betul ya. Alright. 1 teaspoon. 1 garlic powder 1 teaspoon enough lah. Sebab dia quite strong ya, sebab garlic powder ni dia ada mix dengan something ya. So kita tak tahu kalau garlic betul tu tak rasa. Okey, masih ada yang bertanya kedai Kak Zaidah kat mana? Okey, boleh Kak Zaidah explain sikit. Okey, kedai Kak Zaidah di Taman Putera Perdana, Puchong. You boleh Google, tapi Google Simply Sugar, Google Waze pun boleh ya. Google pun boleh. Google memang keluar. Kat Google Map pun ada ya. Simply Sugar Baking Studio. Tapi signboardnya bukan Simply Sugar ya. Kita dah tukar ke Zaidah Ibrahim Food Studio. Warna orange. Warna orange gitu. Nama Kak Zaidah terang kat situ ya. Boleh nampak dari jauh, boleh nampak. Kita baru tukar dan nanti kita akan tukar di yang Simply Sugar tu kita akan tukar ya. Ada juga yang bertanya Kak Zaidah kenapa macam tak relevan nama Simply Sugar. Ya, yang sebenarnya sebelum saya buat live cooking ni, kita memang dah lama ya Simply Sugar ni based on kita punya fondant. Saya banyak mengajar hiasan fondant dan hiasan kek ya, kek fondant. Sebab itu kita punya nama dulu Simply Sugar. Ada yang bertanya dengan saya, takutlah Kak Zaidah, kita ni dah tua-tua. Dengan sugar tu macam seriau je dia kata ya. Memanglah saya pun seriau juga. Bukan perempuan je, saya pun seriau ya dengan sugar. Tapi itu dulu ya sebelum saya start buat live. Saya based on fondant cake decor untuk saya, kebanyakan kelas saya ialah fondant cake decor. So kita based on bila fondant tu water sugar lah, kita ambil lah nama sugar tu. Tapi sekarang ni dah macam tak relevan pula saya pakai sugar, Simply Sugar. Tu yang kita tukar ke Zaidah Ibrahim Food Studio. So harap-harap Puan ada yang faham ya. Kadang ada juga yang tanya saya, barulah betul Kak Zaidah, Simply Sugar tu macam tak kena je. Bukan tak kena, itu dulu ya. Saya dah pakai Simply Sugar tu dah 5-6 tahun ya. Okey, ni dah masak Zai. Okey. Biskut kita nampak tu. Kita tengok.
Dia tak lekat langsung di loyang. Saya tak ada tu, kita biar dia sejuk dulu baru dia boleh angkat dia. Dia akan masak dan dia very light. Ringan sangat, nampak besar tapi dia ringan. Tak perlu letak butter ke apa untuk Tak, loyang dia? tak payah. Tapi tunggu dia sejuk lah baru boleh tu. Tak melekat ya, tak melekat. Kalau nak sapu pun boleh jugalah ya. Tak melekat langsung ya. Alright. Okey, dah siap dah kita punya ni. Ada apa-apa soalan lagi yang nak bertanya dengan Kak Zaida? Ada. Sanah Sarip, Chef Zaida, Yes. kalau bakar kek kenapa selalu merekah di tengah? Merekah di tengah. Kejap ya. Merekah di tengah ni, puan kena check balik kepanasan oven puan ya. Kemungkinan oven tu panas sangat. Dia naik secara paksa. Kemudian bila dia panas, dia dah kering di bahagian atas. Dia dah garing. Ya, tapi yang dalamnya tu masih belum masak lagi. Itu yang dia akan tolak, itu yang kek you merekah. Tapi tak apa, kadang-kadang ada kek memang dia merekah ya, sebab kek yang merekah ni ialah kek yang jenis tinggi. Yang dipor dalam acuan dia akan jadi tinggi. Biasanya kek yang tinggi ni yang merekah. Kek-kek yang rendah tu jarang merekah ya. So kalau puan rasa setiap kali buat dia merekah, puan besarkan acuan dia. Untuk avoid dia daripada tinggi. Kalau dia tinggi tu yang dia atas dah brown, dalam masih lembik. Tu yang dia naik. Dia tu tak naik sebab dia ada baking powder, dia ada overlap, dia sama ada telur banyak, dia akan naik. Tapi bila dia naik tu dalam keadaan bila atas tu dah garing, itu yang kek you merekah. So kalau you setiap kali pun you try to adjust still dia merekah, you tak suka rupa merekah tu, pindahkan ke acuan yang agak lebar. Jadi dia tak tinggi lah. Bila dia tak tinggi, dia tak kuranglah merekah dia tu. Dia tak sempat lagi nak brown sangat, yang dalam tu dah cukup naik. So this is like kadang-kadang benda-benda ni logik akal lah ya. So kita study. Sebab tu you kena selalu buat dan you baru dapat trik dia di mana. Okay, but some cake cantik merekahnya di atas. Nampak cake you macam gebu ya. Macam cake yang butter cake. Kadang-kadang cantik tau dia merekah. Nampak cake tu gebu. Ya, okay. Okey, Zaria Hussein. Assalamualaikum Kak Zaida. Resepi-resepi akak semua sedap-sedap. Hari ni saya masak ayam lemak tauco. Menjadi bangkit bijan pun sedap. Dah ada yang order dengan saya. Wah. Ini surprise ni. Okey, tunggu sekejap ya. Dah ada yang order katanya Puan Zariah ni. Bangkit bijan pun sedap. Dah ada yang order dengan saya. Alhamdulillah, itu tujuan kita yang sebenarnya ya. Tujuan Kak Zaida doa pagi, petang, siang, malam supaya saya apa yang saya siarkan ni dapat dimanfaatkan oleh semua ya. Sama ada untuk family, untuk nak berniaga, untuk nak dibuat untuk dibagi pada saudara mara ya. Alhamdulillah. Itu tujuan kita ya. Okey. Nah, ni dah masak, saya akan susun sikit. Dah agak kembang sikit tapi sedap biskut ni ya. Dia rangup, Rapuh ya. rapuh. Dia ringan sangat ni Ya. Okey. Dah siap dah ni. Ada lagi yang bertanya. Ramai. Ajar buat puding boleh tak? Dia tanya. Puding kek. Saya pernah ajar buat puding Arifin sekali ya. Tapi itulah yang sepatah Kak Zaida cakap tadi. Sebab kita punya program ialah live ya. Live tu maknanya saya buat from scratch. Dari mula hingga habis. Jadi kalau macam puding-puding tu saya kena buat sebelum live. Untuk nak dapatkan, nak tunjuk hasilnya. Sebab kita tak boleh tunggu. Kalau tidak lama ya, akan makan masa 2-3 jam nanti. Ya, sebab tu saya kalau sempat saya buat, kalau tak sempat saya terpaksa buat benda yang ringkas macam ni. Yang terus dapat resultnya. Kita buat jam tu kita dapat resultnya. Kalau puding saya kena buat sebelum. Kalau tak nak tunggu puding tu keras, lambat ya puan, nanti you marah saya. Alright. Syahrizan Izan, bakar biskut dalam oven sesuai letak tengah-tengah ke bawah rak tu? Bakar biskut dia boleh bakar. Biasa kalau biskut you boleh bakar 2-3 layer ya.
Biskut boleh. Kalau kek tak boleh. Tapi kalau biskut boleh, you boleh bakar 2-3 lapis. So, tak ada masalah. Cuma kalau atas dah coklat, of course, kalau you dalam oven, kalau dia ada berapa rak, dia ada macam 3-4 rak. Di bahagian atas, of course, dia akan kuning atasnya dulu. Bawahnya akan kurang kuning. Di bahagian bawah sekali, dia akan kuning di bahagian bawah dulu sebelum atasnya kuning. Jadi puan kena bawah naikkan ke atas, atas turunkan ke bawah. Sebab suhu dia macam itulah. Dia tak boleh suhu tu sebab ada loyang lain di bahagian atas dan bawahnya. Of course yang tengah tu akan masak lambat sikit. Ya, dia akan yang atas akan masak bahagian atas dulu, bawahnya agak lambat sikit. So yang bawah sekali akan masak bawah dulu sebelum atasnya coklat. Jadi you terpaksa turun naik. Ya. Itu memang kena buat tu. Tak boleh yang bahagian atas masak. For sure dia tak boleh masak macam gini. Ini atas, tengok ya. Bawahnya coklat sama warna dengan atas. Cuba tengok. Tunjukkan dekat. Nampak tu. Kak Zaidah punya oven ni. Bawahnya dan atasnya sama. Ni cantik ni kalau kita bakar biskut lawa ya. Okey. Okey, ada lagi. Okey, sedap ni biskut ni ya. Ni biskut. You nampak pun you dah tahu dah. Ringan sangat biskut ni. Okey. Ini baru setengah ya. Saya buat tak sampai setengah lah. Suku ya. Saya masih bakar lagi tu. Ada lagi dalam kita punya bekas ni ya. Dalam kita punya mixing bowl. Alright. Ada yang bertanya lagi tu. Okey. Sekejap, saya masih scroll lagi. Alright, dah siap dah. Ada yang baru masuk. Boleh tanya biskut apa tu? Cantik biskutnya. Biskut kelapa. This is biskut kelapa ya. Kalau perempuan rasa nak taruh cherry ke apa, terpulang. You just glaze dia dengan sedikit telur. Sama dia nak kuning telur pun boleh. Nak letakkan cherry gitu pun dia akan lekat ya. Kalau nak glaze dengan telur pun boleh. Cuma kalau glazekan dengan telur, make sure that telurnya tidak meleleh ke loyang. Nanti biskut you akan melekat ya. So best thing is kalau you nak glaze dia ataupun you nak wash dia dengan apa-apa ke atas, kena alas loyang dengan kertas supaya dia tidak melekat nanti ya. Biasa biskut yang melekat di loyang ni ialah biskut yang ada tatah-tatah tu yang kita kena selit telur, kena letak tu. Itu yang kadang-kadang bila meleleh kuning telurnya dia akan melekat di loyang. Okey. Itu punca dia ya. Kadang-kadang kita tak perasan ya. Kita dah sapu-sapu telur dah meleleh, kita tolak aja. Tu yang biskut kita pecah. Jadi hancur di situ. Tak sempat masuk balang ya. Zubaidah Rashid tanya, Assalamualaikum Kak Zaidah. Kek kukus buah sedap dan moist tapi ada manis. Akak boleh kurangkan gula tak? Maksudnya apa tu? Dia ada beli yang kita ya. Sebab so far yang beli saya punya kek gula hangus. Kek gula hangus pula. Kek kukus buah. Kek kukus buah kita so far semua cakap alhamdulillah tak ada manis kurang sangat manis, ya. Mungkin puan tak boleh makan manis lah ya. Kita tak boleh nak elak ya sebab kalau kita kurangkan gula nanti keknya akan kering ya. Okey. So far yang makan kek kita semua kata kurang manis. Kurang manis, betul. Saya sendiri pun rasa kalau compare dengan kek buah yang lain, sebab saya pun banyak beli kek buah. Kek buah Kak Zaidah paling moist yang pernah saya rasa. Dan kurang manis tak ya. Manis dia kurang manis. Okey. Kalau yang lain sangat manis. Kita makan 2 potong pun rasa dah tak boleh makan dah. Yang ni Kak Zaidah punya boleh. Alright, ada lagi. Okey, sekejap. Assalamualaikum Kak Zaidah. Boleh tak bagi tips dan nak bagi kek gebu, tepung apa sesuai untuk buat kek? Fairuz Zahir. You pakai tepung kek. Ya, tepung kek ya, super fine cake, tepung Hong Kong. Ini semua jenis untuk kek, bagi kek light. Bagi kek ringan. Macam itulah. Okey. Biskut kelapa cheese tu macam mana ya Puan Zaidah? Tanya Laila Mujir. Biskut kelapa cheese ya. Taruh je lah cheese kat dalam. Dia nak kena tapi ubah nak kena apa-apa taruh adonan lah ya. Boleh jugalah you try ni, letak je cheese cake kat dalam. Jadilah biskut cheese. Atas tu sagat tau cheese ya. Tapi jangan sagat. Kalau untuk biskut you nak sagat cheese, you kena guna cheese yang ada, bukan semua cheese sagat yang you boleh letak atas biskut ya. Kadang-kadang bila you bakar dia jadi macam pizza. Macam cheese pizza tu tak lawa. Dia kena selai-selai cheese-nya nampak. Ya.
Tu you boleh Nampak guna cheese parut dia. craft cheddar. Dia tidak you guna cheddar cheese. Tapi ada certain cheddar cheese you bake dia akan jadi macam mozzarella. Dia bila bakar dia kembang. Tak cantik pula kita tahu atas biskut. So you kena tengok, you kena try lah ya. Okey, untuk last soalan Kak Zaida. Yes. Rosna Hussein, mungkin dia nak berniaga. Barangkali. Okey, Assalamualaikum Kak Zaida. Waalaikumsalam. Biskut ni kalau nak jual berapa harga? Terima kasih. Okey, ramai yang bertanya dengan saya berapa nak jual, berapa harga. Dia macam nilah perempuan ya. Sebab kita ni live kita ni bukan hanya nampak di sini saja ya. Maksudnya di seluruh siapalah yang ada internet, ada wifi akan nampak kalau you follow kita. Alright, harga dia puan kena kira you punya costing. Saya tak boleh cakap harga berapa puan ya. Nanti saya cakap berapa, saya tak tahu puan dari mana. Kalau sekiranya kalau di Kuala Lumpur mungkin harga dia lain ya. Di Johor Bahru harga dia lain, di Singapura juga harga lain. Dia kena kira your costing, perbelanjaan puan ya. Dan for sure semua sekali kena kira. Daripada bahan mentah hingga gaji puan juga perlu ada dalam setiap pembuatan. Kak Zaida tak boleh cakap harga berapa ya. Nanti kalau saya cakap 38, puan kata mahalnya 38. Saya tak boleh jual kalau 38 ya. So terpulang kepada perempuan. Kalau saya di sini saya jual 38. Satu balang ada 50 pieces, saya jual 38. Mungkin akan ada yang kata wah mahalnya biskut Kak Zaida ya. So terpulang. Kalau you rasa mahal, you kurangkanlah 35 ke. Ada setengah-setengah tempat 30 pun tak boleh jual. Kalau you nak jual 38 tak ada orang nak order dengan you. Takkan you nak tunggu orang order. Ya. So you kena ikut harga semasa. Maksudnya you kena ikut harga kawasan yang you tinggal ya. Tapi janganlah sampai rugi pula. Okey. Alright. Okey. Ini ada lagi satu lah Kak Zaida. Apa dia? Kalau buat kek guna tepung kek atau tepung Hong Kong, tetap kena letak baking powder ke? Mohon pencerahan. Terima kasih Ya, Kak kena Zaida. letak. Okey, Syarifah Baimin. Kena letak. Tepung kek dia tak ada baking powder dalam tepungnya. Yang tepung yang ada baking powder dalamnya ialah tepung naik sendiri, self rising flour. Itu dah tak perlu letak baking powder lagi ya. Tapi kalau tepung kek, tepung Hong Kong perlu diletak baking powder. Cuma teksturnya akan jadi fine, halus. Ringan ya, kek you ringan. Kek you naik cantik. Macam itulah. Okey. Untuk Korean garlic bread, boleh guna tatura cream cheese tak? Haliza Misbah. Boleh. Any cream cheese boleh ya. Yang live hari tu Kak Zaida boleh. buat tu. Apa-apa tatura, apa-apalah ya, apa-apa cream cheese boleh. Cuma kalau you tak nak guna, nanti mungkin saya boleh ajar cara-cara. Kadang-kadang ada juga yang tak ada cream cheese. Boleh juga kita gantikan dengan bahan lain untuk dibuat cream cheese ya. Maksudnya kita boleh guna cheddar cheese ya. Sebab kadang-kadang cream cheese susah nak dapat ya. Boleh any cream cheese. Okey, tak kisah. Okey, Okey dah. itu saja Alhamdulillah dah selesai kita ya. Sebab hari ni pun ringkas saja yang sebenarnya. Kita ambil masa untuk kita berbual dan menjawab soalan. Kadang Kak Zaida tak sempat nak jawab soalan ya. Bila kita masak benda yang macam semalam tu ya. Okey. So harap perempuan berpuas hati dengan resepi kita hari ni. Biskutnya ringkas, simple aja. Rasa pun quite simple ya. Tadi kita ada tetamu tadi, Cik Zahir Yusof. Dia mungkin ramai yang kenal Cik Zahir Yusof di sini. Beliau sempat rasa tadi biskut saya. Dia kata sedap ya. Dia makan satu, lepas tu patah balik ambil lagi. Dia kata sedap sangat ya. So mungkin nanti boleh beliau komen sebab dia dah makan ya. Okey, kita minta feedback. Ada kat depan rasa dia? Masih ada lagi ke? Dah balik. So harap perempuan berpuas hati. Dia biskut ni very light, ringan ya. Tengok saya pegang ni macam rasa ringan sangat. Macam ada 2-3 biji je, padahal banyak ya. Okey, so harap perempuan berpuas hati dengan resepi Kak Zaida untuk tengah hari ni. Mungkin boleh dibuat untuk kudapan. Ini tak payahlah nak tunggu raya ya. Sekarang ni pun dah boleh buat untuk kudapan. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. So harap perempuan cuba ya. Jangan tak cuba resipi ni. Dan kita nakkan feedback dari perempuan. Dan jangan lupa tag Kak Zaida bila perempuan buat ya. So kita boleh share nanti dengan yang nak mencuba. Kadang yang nak mencuba ni takut nak cuba selagi dia tak ada proof mengatakan benda tu jadi ya. Okey, so hingga kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum, bye.